Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada hari yang berbahagia ini dapat kita sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran. Sebagaimana minggu-minggu yang sudah, pada setiap hari Selasa kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi pada hari ini kita telah baca dari surah Ali Imran, bermula ayat 92 hingga ayat ke-100. Jadi sebagaimana yang biasa jugalah, selepas daripada bacaan ayat suci Al-Quran itu, kita akan iringi dengan sedikit kupasan ringkas berkenaan dengan apa yang telah dibacakan tadi. Jadi insyaAllah saya pada hari ini saya akan membuat perkongsian tersebut. Dan perkongsian tersebut saya tidak menyentuh pada keseluruhan apa yang telah dibacakan. InsyaAllah saya hanya akan menyentuh beberapa potong ayat sahaja. Jadi ayat yang ingin saya sentuh iaitu ayat yang ke-98 dan juga ayat 99, dua ayat. Iaitu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada' وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey. Itulah tadi dua potong ayat yang telah saya bacakan, dan insyaAllah kupasan ringkas saya berkenaan dengan dua ayat yang tadi tu. Jadi daripada segi terjemahannya bermaksud ayat yang ke-98, Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu ingkarkan keterangan Allah, wallahu syahidun ala ma ta'malun, padahal Allah menyaksikan setiap apa yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha 'iwaja. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan-jalan agama Islam? Kamu hendak jadikan jalan Allah itu bengkok terpesong. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan akan kebenarannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita dapat lihat dua ayat yang telah dibacakan tadi tu, itu adalah merupakan ayat celaan kepada golongan ahli kitab, iaitu disebabkan kerana keingkaran mereka dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dapat lihat betul-betul pada ayat 98 tu, merupakan celaan kepada golongan ahli kitab disebabkan mereka ingkar. Mereka ingkar dengan keterangan Allah. Adapun pada ayat berikutnya, ayat ke-99, celaan kepada golongan ahli kitab kerana mereka cuba, mereka hendak menghalangi orang-orang yang beriman supaya terus berada pada jalan-jalan agama Islam, pada jalan-jalan Allah. Jadi ada dua celaan kepada ahli kitab ini. Okey. Jadi saya nak kaitkan dua potongan tadi itu dengan sebab turunnya kedua ayat tersebut. Asbabun nuzul. Jadi menurut riwayat, apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Zaid bin Aslam, iaitu kisah berkenaan dengan
seorang yang bernama Syas bin Qais. Seorang yang bernama Syas bin Qais. Syas bin Qais ni dia di kalangan orang Yahudi. Dia di kalangan orang Yahudi, merupakan pada ketika itu dia orang tua lah, orang tua yang lanjut usia. Syas bin Qais ni dia merupakan seorang yang sangat bencikan Islam. Orang yang sangat bencikan Islam. Ada je perkara yang menjadi ketidakpuasan hati Syas bin Qais ni. Jadi nak jadikan satu cerita lah, sebab nak kaitkan dengan asbabun nuzul ni. Baik, jadi nak jadikan satu cerita. Satu hari ni Syas bin Qais ni dia berjalan-jalan dan dia telah melewati satu kumpulan sahabat Nabi. Dia telah melewati satu kumpulan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia daripada kalangan kaum Aus dan Khazraj. Daripada kalangan kaum Aus dan Khazraj. Kalau kita tahulah, kaum Aus dan Khazraj ni dia dulu tak ngam lah, senang kata, tak ngam, bertelaga, berbalah. Jadi setelah datangnya Nabi ni hijrah apa semua, kaum Aus dan Khazraj ni dia menjadi saudara, sangat baiklah. Jadi masa Syas bin Qais tu dia lewat pada kumpulan sahabat Nabi ni, pada majlis ilmu, okey. Jadi bila dia lihat antara kaum Aus dan Khazraj ni, dia menjadi tak selesa. Perasaan hasad tu hadir dalam hatinya. Jadi dia kena buat sesuatu. Jadi si Syas bin Qais ni dia kena buat sesuatu supaya benda tu tak berterusan berlaku. Jadi nak dijadikan cerita, Syas bin Qais ni dia telah menyuruh seorang pemuda Yahudi. Dia telah menyuruh seorang pemuda Yahudi supaya masuk dalam perkumpulan sahabat Nabi tu, supaya laga-lagakan mereka. Jadi antara pesan Syas bin Qais ni kepada pemuda Yahudi tadi tu, lebih kurang macam inilah ayat dia. Engkau bila masuk ke perkumpulan manusia tu, kau cuba ingatkan mereka tentang Yaumul Bu'ath, hari Bu'ath. Kalau untuk makluman semualah, Yaumul Bu'ath ni adalah merupakan suatu peristiwa yang berlaku pada zaman jahiliah. Ada yang antaranya yang menyebutkan ianya berlaku pada tahun 617 Masihi. 617 Masihi. Jadi dalam peristiwa itu, dalam hari Bu'ath itu adalah merupakan hari peperangan di antara Aus dan Khazraj. Jadi dalam peperangan itu dia memihak kepada kaum Aus lah. Kira kaum Aus menang lah. Jadi ini yang Syas bin Qais ni dia suruh sampaikan kepada kumpulan sahabat Nabi tadi tu, supaya dia nak laga-lagakan. Jadi hasil usaha pemuda Yahudi tadi tu, maka berjayalah untuk melaga-lagakan kedua-dua puak ni. Dia berjaya melagakan Aus dan Khazraj. Jadi kat situ mulalah mereka bertelagah balik. Kat situlah antara puak ni dengan puak ni saling nak menunjuk kehebatan masing-masing. Jadi Syas bin Qais ni kalau ikutkan seronok lah. Dia seronok, dia puas hati. Sebab apa? Dia berjaya melaga-lagakan dua puak yang telah bersaudara ini. Jadi benda ni berlarutan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Rasulullah menegur mereka, menasihati mereka semula. Alhamdulillah, hasil daripada teguran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka kaum Aus dan Khazraj ni dia telah sedar, dia telah kembali berbaik semula, dan membaiki semulalah apa yang telah berlaku tadi tu. Jadi disebabkan inilah turunnya ayat 98 dan 99. Jadi disusuli juga pada ayat berikutnya, ayat ke-100, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Okey. Iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah beriman. Jadi
kalau dapat saya kaitkan dengan satu lagi ayat, iaitu ayat dari surah Al-Baqarah, ayat ke-120 kalau tak silap saya, iaitu ayat yang berbunyi, وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Kalau kita dengar, kita lihat apa yang dimaksudkan pada ayat itu agak jelaslah. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. Maksudnya apa? Orang Yahudi dengan Nasrani ni, dia sampai bila-bila dia tidak akan reda dengan agama Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ni. Dia tak akan reda. Maknanya dia tak sukalah. Sampai bila-bila dia tak suka. Sebab dia ada penggunaan perkataan lan kat situ. Berbeza walan. Okey. Hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah kalau orang Islam ni mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak Yahudi dengan Nasrani ni, baru dia okey. Jadi kita nak kaitkanlah, saya nak kaitkan yang ayat tadi tu dengan ayat yang ke-100 tadi tu. Jadi kalau secara ringkasnya lah, yang dapat saya boleh kongsikan kepada semua, boleh diambil beberapa pengajaran lah, beberapa pengajaran berkenaan dengan kisah tadi tu. Iaitu yang pertama yang saya boleh kaitkan adalah berkenaan dengan golongan mereka yang ada yang suka mengajak kepada perkara-perkara yang mungkar, yang suka mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita kena ingatlah bahawa sesungguhnya kita sebagai orang Islam ini bila berada di bumi Allah ini, dan lain tak bukan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sedar perkara itu. Sekiranya ada kesilapan yang kita buat, maka kita kena cepat-cepat perbaiki. Kita kena cepat-cepat perbetulkan. Kena cepat-cepat mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita cuba elakkanlah. Kita cuba elakkan perkara-perkara seperti itu berterusan berlaku di kalangan kita. Sebab kita sebagai seorang yang menganuti agama Islam, yang berpegang kepada ajaran Islam, kita mestilah menunjukkan contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik untuk di kalangan kita lah, sesama Islam, untuk lebih menghidupkan suasana Islam itu, supaya lebih hebat di mata dunia. Jadi secara tak langsung pun, apabila orang-orang bukan Islam melihat tauladan dan contoh-contoh yang terbaik yang ditunjukkan oleh orang Islam ini, secara tak langsung ianya merupakan satu dakwah, dan apabila berterusan begitu, insya-Allah, dengan izin Allah, ianya akan membuka hati-hati mereka yang bukan Islam ini untuk lebih memahami Islam, mendalam Islam, dan sekaligus kita mohon kepada Allah supaya mereka ini memilih kembali agama Allah ini sebagai akidah mereka, insya-Allah. Jadi golongan tadi yang pertamalah, golongan yang mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Semoga perbuatan tersebut tidak lagi berterusanlah. Jadi golongan yang kedua pula berkenaan dengan golongan yang daripada perkara yang mereka tidak tahu kepada yang tahu, daripada mereka tak pandai jadi pandai, daripada mereka jahil kepada alim. Maksud saya itu perubahan lah, perubahan. Orang kata kalau yang daripada bukan Islam tu, dia kembali kepada Islam. Apabila mereka dalam keadaan seperti itu, mereka perlu teguh pendirian mereka. Supaya tidak mudah diperdaya. Sebagai contoh, kisah yang telah saya sebutkan tadi tu berkenaan dengan Aus dan Khazraj. Apabila seorang pemuda Yahudi masuk dengan membawa cerita-cerita yang boleh menjadikan keadaan keruh, hasilnya kedua-dua pihak itu bertelagah semula.
Jadi apabila datanglah golongan yang macam gini, yang cuba nak menghasut, yang cuba nak meruntuhkan balik keimanan yang telah kita bina, jadi kita kena bertahan di situ. Kita kena kuatkan pegangan kita, kuatkan fahaman kita. Sebab apa? Dugaan-dugaan ini dia datang dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai cara. Jadi kita kena bijak untuk mengatasi situasi-situasi seperti ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita lah, dengan setiap apa yang kita lakukan, insya-Allah. Kalau perkara yang kita buat itu baik, insya-Allah Allah akan bersama-sama dengan kita. InsyaAllah Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar dalam menghadapi dugaan-dugaan seperti ini. Innallaha ma'as sabirin, insyaAllah. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian ringkas saya. Jadi mana yang terkurang, saya mohon maaf atas kekhilafan, atas kekurangan diri saya sendiri, insyaAllah. Jadi akan saya perbaikilah dari semasa ke semasa. Jadi untuk saya akhiri perkongsian ringkas saya pada hari ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.